warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Warabatna 'ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan shatata. Haula'i qaumun ittakhadhu min duni aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Fa iz i'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa hayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Fatara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Kadzalika ba'athnahum liyatasaaluna bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qala rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinah falyanzur
أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami cerita atas engkau ya Muhammad akan khabaran mereka itu dengan sebenar. Cerita apa? Cerita tentang pemuda-pemuda gua. Jadi panggil Ashabul Kahfi, sahabat gua. Surah yang kita baca ini ialah Suratul Kahfi. Di dalamnya ada cerita-cerita yang besar-besar dalam ini. Ialah yang mula sekali ialah cerita pemuda gua, Ashabul Kahfi. Dalam ni juga ada cerita tentang Zulqarnain yang membuat benteng menyekat Ya'juj wal Ma'juj. Dalam surah ni juga ada cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada Nabi Musa bahawa ada lagi orang yang lebih pintar dan pandai, ialah Nabi Khidir. Dalam kisah bagaimana timbulnya kisah Ashabul Kahfi, orang-orang Yahudi yang suka bertanya pada Nabi SAW, dan bukan tanya nak tahu, tanya ialah nak mengejek-ngejek Nabi SAW, dengan harapan Nabi tak boleh jawab soalan mereka, dan mereka nak mempermain-mainkan Nabi. Tanya ni banyak jenis. Ada orang tanya dia nak ambil tahu, ada orang tanya tujuan nak bagi kawan tu tak boleh jawab, nak bagi dia malu. Dan Nabi SAW, ada orang Yahudi datang daripada Madinah untuk tanya pada Nabi SAW tentang cerita pemuda Kahfi ini, pemuda gua ini. Beberapa hari Nabi kata tunggu esok saya jawab. Tak turun wahyu, tunggu esok, nanti saya jawab. Sehingga Nabi naik susati, sehingga Nabi sebut insya-Allah. Barulah Allah Subhanahu wa taala cerita kepada Nabi tentang pemuda gua ini. Dan akhirnya apa yang Nabi ceritakan kepada mereka melalui Al-Quranul Karim itu tepat dan benar. Seperti mana yang mereka belajar dalam kitab-kitab dahulu. Orang Yahudi belajar dalam kitab Taurat, orang Kristian belajar dalam kitab Injil, tepat sekali. Tetapi oleh kerana tanya tadi bukan nak tahu, tanya ni nak test dan nak uji Nabi SAW sahaja, mereka tetap tidak beriman. Ini perangai orang Yahudi. Nah, itu sebab tu kita kalau nak tanya, tanyalah dengan ikhlas, dengan niat nak menguji-uji orang. Itu perangai orang Yahudi. Baik, tak apalah Allah kisahkan dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami cerita atas engkau ya Muhammad akan khabaran mereka itu dengan sebenar. Allah nak cerita. Cerita apa? Cerita pemuda gua ini yang berlaku selepas daripada Nabi Isa alaihissalam, di zaman pemerintahan raja yang kafir, yang mengajak rakyat dia supaya menyembah berhala. Dan pada ketika itu ada beberapa orang pemuda yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Bahawasanya mereka itu beberapa orang muda-muda yang beriman dengan Tuhan mereka itu. Mereka itu beberapa orang pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka itu. Pemuda ni, pemuda Ashabul Kahfi. Mereka ni semua anak-anak muda. Yang tua-tua semua ikut raja. Raja pada ketika itu menyembah berhala, memuja berhala dan sujud pada berhala, dan rakyat dia pun ikut raja. Ikut raja, lebih-lebih lagi hak tua-tua. Sebab tu kalau tengok perjuangan para nabi banyak dibantu oleh pemuda-pemuda. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat anak-anak muda.
Itu. Begitu juga Allah Ta'ala puji pemuda-pemuda yang beriman ini. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka itu orang muda, nombor satu sekali. Bukan orang tua. Pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka itu. Jadi cerita yang panjang lebar tentang Ashabul Kahfi, dah cukup dah Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim. Tapi ada lagi cerita-cerita yang dipanjangkan daripada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, apa yang ada dalam hadis Nabi. Yang ni diambil di mana? Diambil di mana cerita ni? Ini orang panggil cerita-cerita Israeliat. Cerita yang ditulis dalam kitab-kitab dulu. Tulis dalam kitab-kitab lama dulu, kitab-kitab kuno dulu ada tulis cerita ni. Cerita ni tak ambil daripada Al-Quran dan tak ambil daripada hadis. Itu dipanggil Israeliat. Jadi bila kata Israeliat ini, bukan semua betul dan bukan semua salah. Jadi kalau cerita tu kita rasa logik, kita nak terimalah. Kalau cerita tu cerita yang tak rasa logik, kita tak mau terima, tak apa, kerana dia bukan ayat Quran pun. Cerita-cerita yang lebih-lebih daripada apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Itu tengok. Banyaklah cerita-ceritanya. Baik. Depan ni pun ada cerita. Tapi kita pilihlah cerita-cerita yang soleh, yang sahih. Di depan ni pun cerita yang panjang tentang Ashabul Kahfi ni. Dan depan tu pun ada cerita. Baik. Tapi cerita Ashabul Kahfi wajib kita kena beriman. Kerana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim. Tapi nama mereka, macam mana kisah mulanya, macam mana apa semua, adalah cerita-cerita dia. Faham tak? Ada cerita bagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni di kalangan anak-anak bangsawan, anak-anak orang besar, anak-anak kerabat diraja pada ketika itu. Dan raja pada satu hari mereka buat majlis keramaian. Buat majlis keramaian. Maka raja panggillah semua pakat pergi ke majlis keramaian, bawa hadiah-hadiah pada berhala. Lalu mereka pakat sujud dan puja berhala. Adalah majlis keramaian tu ramai. Jadi masing-masinglah orang-orang besar-besar bawa anak-anak muda mereka. Bawa anak-anak muda mereka. Orang-orang besar bawa anak-anak muda. Jadi anak-anak muda mereka pakat pergi. Ini cerita yang sebut dalam kitab-kitab. Ada benar dia. Anak-anak muda pakat pergi. Ada sebahagian anak-anak muda dia tengok orang tua-tua buat kerja ni, dia tak boleh masuk dalam kepala dia. Yang dia buat pergi makan, duk pergi sembah patung-patung, duk pergi sujud pada berhala, duk apa semua ni, dia pun tak boleh terima. Kepala mereka tak boleh terima. Itu. Kerana mereka ni, ayalah dalam hati mereka tu dah ada iman. Jadi bila tengok benda duk pergi puja, benda tak logik ni, puja berhala, sujud pada berhala gitu gini apa semua ni, dan majlis keramaian tu mereka tak syok. Walaupun orang tua-tua, mak bapak mereka, tok nenek mereka seronok, kerana majlis tu dihadiri oleh raja dan orang besar. Lalu seorang budak muda ni lari keluar. Lari keluar, duduk bawah pokok, duduk melengung situ, tak seronok. Ada macam anak-anak muda bila mak bapak dia bawa pergi tempat-tempat hak tak kenal dengan dia, dia kena duduk, dia lari duduk tepi. Hak ni pun tak seronok, tak kena dengan hati dia. Lalu dia lari duduk tepi, kau duduk diam saja. Jadi pendamlah mata hati. Kerana pada ketika itu raja zalim. Raja zalim. Kerana kalau rakyat tak ikut agama yang dibawa oleh raja, agama untuk nenek moyang ni, raja akan bunuh. Lalu dia duduk diam saja. Tiba-tiba ada lagi anak muda yang 2-3 orang lagi yang berperasaan macam tu. Dia seorang lagi pun keluar pergi duduk bawah pokok, kau duduk je. Yang mak bapak dia pokok dalam rumah berhala tu tak kira lah, puji loceh lah, sujud lah pada berhala, sembah bala apa semua. Lalu anak muda duduk. Rupanya ada 2, 3, 4 orang, 5, 6 orang anak muda yang sama, tapi masing-masing kawan duduk main ni, kawan main ni apa semua. Lalu ada anak muda memberanikan diri berkenalan. Mereka ni asalnya mereka tak kenal antara satu sama lain. Anak-anak orang kaya, anak-anak bangsawan, anak-anak orang-orang hebat-hebat, tak suka tengok apa yang mak bapak mereka buat. Mereka rasa benda tu tak betul. Dah dapat rasa dah. Tuhan Allah, Tuhan yang satu, macam mana ni berhala-berhala ni Tuhan. Lalu mereka pun keluar duduk. Ada 3-4 orang yang macam tu, 5-6 orang macam tu. Ni panggil Ashabul Kahfi.
Orang muda, fityatun amanu, pemuda-pemuda yang beriman. Tak boleh masuk apa yang orang tua duk buat. Kawan-kawan mereka duk buat dalam rumah berhala, tak boleh masuk. Duk diam saja pada ketika itu. Baik. Lalu seorang memberanikan diri tanya, pasal apa tak masuk duk main dalam tu dengan penuh dengan kemeriahan, dengan keramaian ada dalam tu apa semua? Dia tak kena dengan jiwa saya. Kerana dia duk sembah patung-patung berhala. Ini Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang esa. Rupanya bila kawan tu cerita macam tu, dia takut pun macam tu juga. Ni depa ni buat tak betul ni, depa ni buat tak kena ni. Nah itu. Rupanya 4-5 orang tadi ni, pemuda-pemuda tadi ni rasa sama. Perasaan mereka sama. Lalu akhirnya mereka ni jadi kawan. Jadi kawan. Lalu kita nak buat macam mana? Lah ni macam ni kata depa, kita buat satu tempat sembahan sendiri. Orang panggil kita buat madrasah sendiri, buat sengat-sengat kita buat surau sendiri. Tiap-tiap hari kita pergi tangku, kita semua Allah Tuhan yang esa. Lalu depa buatlah masjid sendiri. Taklah masjid tempat macam rumah berhala, dalam tu ada patung, ada apa semua, taklah. Depa buat masjid sendiri. Buat rumah sendiri, buat rumah ibadat sendiri. Mereka masuk dalam tu masing-masing beribadah dengan penuh khusyuk, dengan penuh tenang, menyembah Allah Tuhan yang esa. Itu yang sebenarnya. Lalu tentera raja ni dapat hidu bahawa dalam negeri mereka ada satu surau lah kita panggil. Tempat ibadat yang berbeza dengan apa yang mereka buat. Yang berbeza dengan apa yang mereka buat. Baik. Jadi raja ni lalu dimaklumkan pada raja, direport pada raja, dalam negeri kita ni ada satu masalah. Bukan rumah-rumah berhala aja ada, dah ada surau. Dan beberapa orang-orang muda ni duk pergi marah surau tu, duk beribadat dalam surau tu. Lalu raja murka. Suruh buat main anak muda ni. Itu. Suruh buat main anak muda. Lalu tangkap anak muda ni, buat pergi depan raja. Itu. Bila tangkap anak muda ni buat pergi depan raja, anak muda ni teranglah. Kerana wazidnahu, budak Allah tambahkan mereka itu petunjuk sehingga mereka berani cakap depan raja bahawa Tuhan kami Tuhan yang esa, Allah. Bukan patung-patung berhala nak puja patung, kami sujud, kami sembah hanya pada Allah Tuhan yang esa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Oleh kerana mereka ni anak-anak raja, anak-anak pembesar-pembesar berpakaian mahal-mahal, lalu raja suruh buka semua pakaian kebesaran di raja. Buang semua. Jadi tak pakailah tongkolok, tak pakailah tali pinggang raja, cincin raja, apa semua. Bahkan ada pendapat mengatakan zaman tu anak-anak muda dia cucuk subang sebelah. Kerana budaya masa tu pakai subang. Itu. Jadi hak besar, lambang-lambang kebesaran yang apa semua kena buat. Itu. Dan bagi masa pada mereka. Kalau tidak mereka dibunuh. Itulah cabaran beriman pada ketika itu. Lalu letaklah dibunuh tu. Raja ni bagi masa untuk kembali kepada ajaran nenek moyang. Jangan duk pergi ke tempat ibadat yang kamu buat ni. Itu. Hak mereka buat ni betul dah. Tapi oleh kerana kerajaan ketika itu yang kafir, yang jahat. Lalu hati mereka ni terlampau cinta beribadah dengan penuh tenang, dengan penuh khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tak boleh sembahyang, tak boleh masjid, tak boleh duduk ibadat macam biasa ni, tak boleh duduk. Macam kita lah, insya-Allah, mudah-mudahan duk biasa sembahyang, duk biasa beribadat, duk biasa mengaji, duk biasa baca Quran, duk biasa sembahyang jemaah, tiba-tiba tak boleh. Tentu tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Kerana mereka ni tiap-tiap hari orang lain pergi ke rumah-rumah berhala, depa pemuda 4-5 orang ni pergi rumah tempat ibadat depa buat sunyi-sunyi kat situ. Tiba-tiba dapat tahu tempat tu ditutup dan mereka pun diberi amaran. Itu supaya tinggal tempat tu. Tidak, kamu akan dibunuh. Lalu mereka pun berbincang sama-sama anak muda ni. Macam mana kita nak buat? Kita nak buat ibadat macam mana? Baru ni kita punya tenang buat ibadat di tempat peribadatan kita. Kita bukan kacau siapa pun. Sekarang kita diberi amaran oleh raja. Itu. Lalu seorang kata lah ni begini. Kita hijrahlah tinggal terseduk dalam negeri ni. Itu cerita dia. Kita pindah, kita nak di mana? Kita cari gua, kita duduk dalam gua. Itu cerita dia. Kita cari gua, kita duduk dalam gua. Kita cari. Ada. Dalam ramai-ramai ada seorang yang biasa pergi ke gua tu. Gua kafir tu dia biasa pergi.
Lah ni dia kata aku biasa sampai di situ, tak tahulah pergi ngapak dia kan apa semua. Agak jauh tempat tu, agak sunyi, pedalaman apa semua. Jom kita pergi duduk situ. Tujuan pergi tu apa dia? Tujuan perginya supaya kita dapat beribadah dengan selesa. Mereka tak kacau kita, kita tak kacau mereka. Itu yang asalnya. Lalu pemuda-pemuda mereka bungkus-bungkus barang apa semua, pergilah. Pergi duduk di gua. Nah itu. Di gua yang agak jauh terpencil dalam hutan, apa semua, agaknya siapa pun tak tahu. Tiba-tiba raja sedar pemuda-pemuda yang panggil menghadap ni hilang. Nah, pemuda yang panggil menghadap ni hilang, pergi ke mana tak tahu apa semua. Lalu raja mengarahkan kepada tentera, cari sampai dapat. Cari sampai dapat. Lalu bila raja arahkan, tentera-tentera dia pun pulung cari. Cari sampai ke gua tu. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala macam Nabi di atas gua Sur. Ketika musyrikin cari untuk tangkap Nabi SAW kerana dijanji upah yang besar, bila sampai di pintu gua tu dah depa tak tunduk tengok bahawa Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ada dalam gua tu. Depa malas nak tunduk. Cuma depa naik cari, tak mungkin kok masuk dalam gua ni balik. Begitu juga sebelum tu dah berlaku dah kepada tentera-tentera, kepada Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua ni. Cari depa sampai di gua tu, depa pun tak berasa nak tunduk, nak masuk, nak cek dalam gua tu, tak berasa. Nah itu, tak berasa nak masuk apa semua. Jadi Allah lindungkan mereka balik. Akhirnya daripada balik cerita, kami tak berjaya jumpa pemuda ni. Pergi ke mana tak tahu apa semua. Sampailah 309 tahun. Itu cerita dia. Ini cerita yang agak sahih disebut tu. Jadi kalau kita baca-baca cerita-cerita lagi, banyak lagi di bawah ni pun ada cerita-cerita lagi. Baik, jadi sebab tu sebut cerita tu. Kadang kalau cerita tu nampak depa ni anak penggembala kambing. Itu kalau ikut cerita sini. Pas pada tu pula, bila orang picit, orang pisir di pintu dia, tutup pintu tu, tulis nama di pintu apa semua tu, panjang cerita. Jadi saya tak mau cerita banyak sangat, takut kita pening. Nada kita pening. Itu cerita yang mudah untuk kita faham. Jadi sambung dengan cerita Quran ni, kita boleh faham macam mana cerita tu. Baik. 7 orang. Itu nama. Maksilimaina, payah nak baca nama tu. Tamliha, Martus, Nainunus, Sarabunus, Nuwas, Falyantitiyunus. Ia gembala kambing. Nama anjing Kitmir. Baik, itu nama-nama lah orang panggil. Wallahu a'lam nama di mana ambil apa semua. Dia kata khasiat segala nama-nama bagi 9 perkara. Yang ni saya nak hurai sikit. Khasiat bagi nama-nama pemuda Ashabul Kahfi ni ada khasiat dia. Ada khasiat dia. Ni sebut dalam kitab, ada khasiat nama-nama dia. Nama ni pula kalau saya rekahkan cerita ni, kalau demam boleh rendam nama ni, minum air. Ada cerita dalam ni apa semua. Kalau rumah terbakar, ikat-ikat nama ni, lempak masuk rumah terbakar tu, apa dia? Nama-nama Ashabul Kahfi tu, api padam. Saya tak mau baca semualah, surah begitu contoh. Kalau anak demam, ikat di lengan, lega demam. Ini berkaitan dengan tangkal. Berkaitan dengan tangkal. Sebenarnya ada sebut dalam kitab-kitab cerita begini. Ada sebut. Tetapi perbahasan berkait dengan tangkal-tangkal ni panjang cerita. Kebanyakan ulama tidak membenarkan kita buat tangkal. Ada tangkal-tangkal jenis nama-nama orang ikat ni apa semua ni. Tak baiklah. Tapi kalau percaya pada tangkal, boleh menyebabkan syirik. Boleh menyebabkan syirik. Kecuali adalah ulama mengatakan sikit boleh berkaitan dengan tangkal ni. Buat-buat tangkal ni boleh. Kalau kita menggunakan ayat Al-Quranul Karim dengan tujuan nak ambil barakah. Tangkal yang dalam tu ada ayat Quran, dia ikat-ikat apa semua, dia ikatlah di lengan di mana dengan tujuan nak ambil barakah. Ada pendapat ulama kata boleh. Pun begitu, ada pendapat ulama mengatakan tidak boleh kat tangan-tangan tangkal. Faham tak? Ini cerita dia. Itu dia kata khasiat nama-nama bagi 9 perkara, bagi tolak, itu tuntut dan lari, dan padam dan terbakar. Padam terbakar. Itu disurat pada perca kain, dilempar di tengah api.
Saya rasa tak payah baca lah kot tu. Tu saya kata nak urai tadi tu. Jadi memang ada dalam kitab tu, kita hormati ada dalam kitab tu. Cuma kalau sahabat saya pakat balik buat tangkar pemuda Ashabul Kahfi pula. Ikat di lengan pakai habis, pakai tangkar habis. Pasal apa kami mengaji dalam kitab tafsir Nurul Ihsan ada tangkar, memang ada dalam kitab pun. Cuma kita susah lah saya nak sebut ni pun susah apa semua. Pada pandangan saya sendiri pun tak payahlah tu cerita dia. Tak payah. Tu yang kadang-kadang tu ada orang buat tangkar tu, dia ambil nama-nama Ashabul Kahfi tu dia buat. Dia buh di lengan, ikat di pinggang anak dia, tak mau bagi cacing, riau malam, apa semua ikat tangkar ni. Ni nama apa? Nama pemuda Ashabul Kahfi. Dibuat tangkar apa semua. Itu. Jadi nasihat saya tak payah. Ada. Itu cerita dia. Baik. Kita langkau sikit tentu. Tu yang saya urai tadi. Baik. Habis. Tak apa nak langkau sikit situ. Saya takut dia hurai pak tangkar lagi habis pakai pak tangkar pula lagi. Senang saya pula nak kena jawab. Tapi nak baca-bacalah khasiat nama-nama Ashabul Kahfi tu. Mana di bawah tu. Cerita. Baik. Tu. Kita langkau siapa tu. Wazidnahum huda, dan kami tambah mereka itu hidayah. Gitu. Mereka itu innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka itu pemuda-pemuda yang beriman. Wazidnahum huda, kami tambah mereka itu hidayah, petunjuk, iman. Wazidnahum huda, kami tambah mereka itu petunjuk. Mereka pemuda yang beriman, Allah tambah iman. Mereka pemuda yang dapat petunjuk, Allah tambah petunjuk. Ini ulama sebut iman ni boleh bertambah dan boleh berkurang. Hidayah ni boleh bertambah dan boleh berkurang. Wajadnahum huda, kami tambah pada mereka itu hidayah. Macam kita lah, boleh Islam, kita jadi orang Islam, kita dapat hidayah, kita dapat petunjuk. Kita boleh mengaji ni, main mengaji ni, kita dapat petunjuk. Kita boleh pergi sembahyang jemaah, kita dapat petunjuk. Pasal apa lagi duk minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdini fi man hadait. Duk tadah tangan minta hidayah. Kerana kita nak tambahkan lagi hidayah. Kita orang beriman nak tambah lagi iman. Itulah kerja kita. Semakin tua badan kita makin lemah, tenaga kita makin tak banyak, iman kita makin kuat, iman kita makin bertambah. Tu kita nak tu wazidnahum huda, nak jadi macam pemuda Ashabul Kahfi. Allah bagi hidayah, Allah tambah lagi hidayah. Kita pun mudah-mudahan dengan berkat Allah Ta'ala, dengan berkat kita belajar surah Kahfi ni, Allah pun tambah kat kita wazidnahum huda. Allah tambah petunjuk kat kita, kat anak-anak pinak kita terutamanya, supaya Allah tambahkan lagi petunjuk. Ada petunjuk, tambah lagi. Macam pemuda tadi, mereka pemuda yang beriman, Allah tambah lagi iman mereka. Mereka pemuda yang dapat petunjuk, Allah tambah lagi petunjuk. Boleh tak nak tambah? Boleh. Itu kerja Allah Ta'ala. Biar kita makin hari makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah, sehingga dekat-dekat nak mati oleh kerana kita ni ditambah oleh Allah Ta'ala petunjuk, ditambah oleh Allah keimanan, sehingga nak mati iman betul-betul kuat, sehingga syaitan datang nak cabut ketika sakaratul maut tu tak tercabut. Kenapa? Setiap hari ditambah. Jangan umur je bertambah, iman tak bertambah. Makan je tambah, petunjuk tak bertambah. Anak je bertambah, petunjuk tak tambah. Cucu tanya apa orang cucu, tak larat kira, bertambah tiap-tiap tahun cucu. Tapi huda tak bertambah. Pasal apa nak bertambah? Kau duduk ngaji dak, beribadat dak, baca Quran dak, nak bertambah apa? Jadilah macam fityatun aman, pemuda yang beriman. Ashabul Kahfi ni wazidnahum huda, kami tambah pada mereka itu petunjuk. Baik. Warabatna ala qulubihim idh qamu, dan kami tambah kuat atas hati mereka itu. Allah tambah petunjuk, Allah tambah kuat pada hati mereka itu. Hati mereka itu kuat. Kuat mereka itu ketika berdiri di hadapan raja. Berdiri di hadapan raja, dah tahu dah raja tu zalim, dia bunuh orang dengan begitu kejam. Selagi kalau orang tu tak ikut macam mana yang dia sembah, tapi Allah tambah kuat dalam hati pemuda itu, mereka boleh berdiri depan raja. Mereka boleh berdiri depan raja apabila raja panggil mereka. Macam cerita tadi, bila mereka buat satu tempat ibadat, mereka buat satu tempat ibadat, mereka duk pi tentu pi tentu, akhirnya orang dapat hidup.
Pi mana budak muda 4-5 orang pergi ni? Ha? Pi mana? Ada satu tempat. Yalah tempat bila pergi ramai sikit orang perasan. Tu yang raja panggil depa menghadap depan raja. Ketika mereka berdiri depan raja tu, Allah tambahkan kekuatan dalam hati mereka itu, sehingga mereka boleh berhadapan dengan raja dengan tenang. Berhadapan di hadapan raja dengan tenang, tak ada masalah. Baik, ini iman. Baik. Dan kami tambah kuat hati mereka itu ketika berdiri mereka itu di hadapan raja, dan suruh akan mereka itu sujud bagi asnam. Raja perintahkan pada mereka itu, kamu sujudlah pada berhala-berhala yang kami buat. Dah hati mereka teguh, mereka tetap sujud pada Allah Tuhan yang Esa. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itulah agama dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang berhala kemudian apa semua ni, agama yang terpesong daripada ajaran dibawa oleh Isa alaihissalam. Itu. Baik. Faqalu, maka kata mereka itu. Faqalu, maka kata mereka itu. Siapa dia jawab? Daqyanus itu. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Lan nad'u min dunihi ilaha. Tuhan kami itu Tuhan 7 langit dan bumi. Depa jawab depan raja. Ini Allah bagi kekuatan pada mereka. Allah kuatkan mereka. Dia jawab pada raja, depan raja, Tuhan kami bukan berhala, Tuhan kami Tuhan langit dan bumi. Tiada kami sembah daripada lain Tuhan sekali-kali. Kami sembah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan lain minta maaf, kami tak sembah. Tuhan ku nak buat apa, buatlah. Kami tak akan sembah. Tu yang kata depa ni anak-anak pembesar-pembesar yang bakal bila bapak depa mati dan nanti depa lah bakal jadi pembesar-pembesar, tak kira. Sebab tu bila dapat hidayah ni, dia berani. Tuhan kami Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kami tak akan sembah Tuhan selain daripada Dia. Siapa Dia? Allah. Nak ajak kami pergi sujud pada berhala, nak ajak kami puja pada berhala-berhala, patung-patung wala, minta maaf, kami dah. Inilah ketika mereka dibawa datang menghadap depan raja. Gitu. Laqad qulna izan syatata. Sungguh kami kata ketika itu perkataan yang jauh daripada jalan agama yang benar, jika kami sembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Sesungguh kami kata ketika itu perkataan yang jauh daripada jalan agama yang benar, jika kami sembah lain daripada Allah Ta'ala. Kalau kami sembah lain daripada Allah, kami sudah terpesong daripada agama yang sebenar. Agama yang sebenar, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sekarang Tuan ku ajak supaya sembah patung-patung berhala. Kalau kami sembah patung-patung berhala, kami dah terpesong dah daripada agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Isa, dibawa oleh Nabi Musa. Dakwah terus pada raja. Sedangkan mereka ni anak-anak muda macam tadi, kita bayanglah, mereka pergi dengan mak bapak mereka majlis keramaian di rumah-rumah berhala, dia lari keluar. Kau duduk. Lepas tu keluar lagi seorang lagi, keluar lagi seorang lagi. Mereka ni tak ada kenal-mengenal antara satu sama lain. Tapi hati mereka sama, la ilaha illallah. Sebab tu mereka berpakat buat satu tempat ibadat yang sesuai, yang benar, yang sesuai dengan iman mereka. Apa dia? Sembah Allah yang Esa. Kalau kita lihat surau lah, masjid lah, tempat ibadat dia buat sendiri. Tu yang dia, bila raja dapat hidup ada tempat tu panggil menghadap, dia cerita lah. Kalau kami sembah lain daripada Allah, maka kami sudah terpesong daripada agama yang sebenar. Kata pemuda kafir tadi. Baik. Haula'i qaumuna ittakhazu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Mereka itu kaum kami telah ambil daripada lain Allah itu buat Tuhan. Mereka itu, siapa dia mereka itu? Raja, kaum mereka. Apa kaum mereka? Adik-beradik mereka, orang dalam kampung mereka mengambil lain daripada Allah buat Tuhan. Nah itu. Apa kerana tiada datang mereka itu atas dalil hujah yang kuat dan nyata? Kerana tiada datang
mereka itu atas mereka itu dengan dalil hujah yang kuat. Yang kamu sembah berhala bukan satu hujah yang kuat. Hujah apa dia? Tok nenek kami dulu sembah yang ni, kami sembah yang ni. Kalau tanya apa berhala tu boleh buat? Macam cerita zaman Nabi Ibrahim dulu. Ibrahim kata semua berhala-berhala patah habis. Ketika Namrud pergi buat majlis keramaian dengan rakyat-rakyat dia, tentera-tentera dia, balik-balik tengok, habis patah, habis patung-patung berhala. Tinggal besar sekali. Nabi Ibrahim ambil kapak, sakut di atas tangan besar sekali. Namrud balik tengok-tengok patung-patung Allah habis. Bila dapat tahu, itu. Dapat. Bila cek-cek tengok ni tak ada kerja lain, ni kerja Ibrahim lah ni. Tanya, "Hey Ibrahim, siapa yang buat kerja-kerja ni patah habis patung-patung tuan-tuan kami ni, siapa buat kerja? Siapa kata habis?" Ibrahim kata, "Tanya orang ada kapak." Dia ketuk hak kecil-kecil tu, ambil kapak, sakut hak besar, tangan hak besar. Tanya orang ada kapak, siapa kapak duduk kat dia? Kata dengan Namrud, dia nak cakap macam mana dia batu. Orang pandai pula. Tanya dia mana boleh bercakap, dia batu. Nabi Ibrahim kata, kalaulah nak bercakap, cerita siapa kata kawan-kawan dia pun tak boleh. Dia nak jaga kamu macam mana? Nak jaga alam ni macam mana? Yang kamu sembah dia pasal apa? Apa kata Namrud? Tak ada apa. Lah, arah tentera dia kumpul kayu banyak-banyak, cucu api lempak masuk, bakar Ibrahim hidup-hidup. Tu cerita, tak ada hujah. Samalah orang panggil lala ni punya ada sembah berhala pun. Sebab tu kita orang Islam ni kena ada hujah. Ada hujah, benda apa pun kita bercakap kena ada hujah. Kerana agama Islam ni bukan agama nenek moyang. Agama Islam ni bukan agama itu nurut itu, agama ilmu, agama mengkaji. Nada. Ilmu, bukan kita jenis turuk gitu, bukan agama jenis mimpi-mimpi. Nah itu. Ni ada jumpa saya. Dia punya kerah. Dia kata, "Saya ni ustaz, boleh tengok benda yang tak nampak?" Saya kata, yang tahu benda gaib ini Allah Ta'ala. Quran kata kita tak boleh nampak benda gaib. Nabi kata kita tak boleh nampak benda gaib. Hang pakai Quran, hang pakai apa? Nah ni, kita ni. Kita suka cari benda hak pelik-pelik, mimpi lah, timbul begini-begini, benda tak payah benda pelik-pelik, tak payah. Ngaji dengan jelas, ngaji dengan ilmu, dengan hujah, dengan dalil akli, dengan alam ini sebagai dalil, Quran sebagai hujah, itu ilmu. Kita bukan jenis macam Hindu. Sami mimpi esok pergi ikat kain kuning kat situ. Lepas tu kerja pergi puja tontang situ. Nampak benda pelik sikit ke ayam kaki 3 ke, hang mula gaduh nak sembah. Nah gitu. Bukan passion lagu tu kita. Dulu ingat tak dulu pakat duk sejadah rokok kan, sejadah sujud tak tahulah. Masjid ni ada masjid tu, kolang kabut mari apa semua ni macam mana ni jadi apa semua. Sejadah orang lipat-lipat buat, nampak tu ni. Kolang kabut riuh. Ya awak tahu hampa kolang kabut pasal apa? Sejadah sujud. Gila ke apa? Panggil tu cerita dia. Agama kita, agama ada hujah. Agama kita ada dalil. Bila mari benda-benda khurafat, benda remeh temeh, benda-benda reka cipta, benda mimpi, benda merawang tak tahu hala apa, tak payah. Saya dah kalut. Benda mengarut. Faham tak? Ni cerita dia. Nah, macam tu. Bila nak buat sesuatu, bila kita nak kaya minta kat perut bunci. Bila nak kuat minta kat tokong hak misai bertaring apa semua. Ini bukan agama kita. Tak ada. Awal la ilaha illallah. Patut Allah ajar dalam Quran. Ajar. Nabi ajarlah hadis Nabi. Ulama-ulama tulislah kitab-kitab mereka. Mengaji lah. Tu tengok alam ini. Fikir apa semua. Ni yang sebenar. Belum hari benda pelik-pelik, Allah, tak payahlah kita nak fikir benda-benda begitu. Tu yang dia terpengaruh dengan ajaran sesat aku tu. Apa ada dalam mim? Apa adalah ha? Apa ada dalam mim? Apa adalah ha? Mim, ha, midah tu apa? Kita kata Muhammad, tak betul. Mim tu gini. Ha tu gini. Da, mim tu ni. Da gini. Aku duk main cerita huruf-huruf lagu tu beringat. Nah gitu. Betul apa dia? Alif, lam, ha. Apa dia? Allah. Baik. Alif tu apa? Lam tu apa? Lam tu apa? Ha tu apa? Ada kerja bahas yang tu. Ini ingat. Dia bukan passion lagu tu. Biji Quran adalah Fatihah. Betul?
Nah itu. Satu Fatihah tu ada dalam bismillah. Satu bismillah tu ada dalam ba. Satu ba tu ada dalam titik. Titik tu apa? Oh. Tak boleh jawab hang bodoh. Hang tanya tok hang jawab, tok hang pun bingung lagi. Pi tanya tok dia tak jawab tunggu. Tanya saya tak boleh jawab. Tanya apa titik tu pun semua. Tok kami tak boleh jawab. Hang tu mengaji tak habis, mengaji kat aku. Pakai ikut-ikut dia sesat. Tu cerita dia. Faham tak? Orang panggil apa tu? Metos kena tapah tu. Tak payahlah benda-benda begitu. Mengaji bagi elok. Jangan kita buat agama yang agama kita ni agama jelas, belajar, mengaji, kaji. Tu agama kita. Jadi pengaruhnya tu. Mereka itu kaum yang telah ambil daripada lain Allah itu buat Tuhan. Itu. Apa kerana tiada datang mereka itu atas mereka itu dalil hujah yang kuat yang nyata. Apa dalil kamu sembah patung-patung berhala? Apa dalil kamu puja apa palang-palang salib? Apa dalil? Apa dalil Tuhan gemuk, Tuhan kurih? Apa dalil yang sembah api itu sebagai Tuhan? Dalil apa? Tak ada dalil, tak ada hujah apa. Kalau tanya, tok nenek kami buat, kami pun buat. Itu bukan dalil. Ataupun sami kami mimpi, rahib kami mimpi, lagu tu. Saya buat begini pasal saya dapat seruan dalam mimpi. Suruh buat begini. Dah, itu bukan hujah. Faham? Itu. Ada dalam Quran, adalah hadis Nabi, itu hujah. Itu Islam. Baik. Maka tiada seorang terlebih zalim daripada mereka itu yang buat atas Allah Ta'ala itu dusta dengan asmah asnam perbuatan Tuhan. Maka tak kala dengar raja perkataan mereka itu disuruh buang pakaian kebesaran. Bila mereka itu sampai kalimah tauhid depan raja suruh buang pakaian kebesaran. Itu kata depa ni anak-anak pembesar itu. Dan adalah mereka itu masrurin mutawqin, pakaian kebesaran di tangan dan di leher. Seperti uniform sekarang macam uniform sekarang itu. Serta katanya, tiada aku segera binasa kamu dengan sebab muda. Kata raja, kalau hang tua aku bunuh dah. Hampa ni anak muda, masa panjang lagi apa semua, bagi masa sat. Maksudnya suruh tobatlah, kembali pada ajaran nenek moyang. Tak bunuh sebab depa orang muda. Aku beri tempoh kamu balik fikir. Kemudian raja pun pergi berjalan hajatnya. Maka takut mereka itu, manakah balik raja bunuh mereka itu, maka kata mereka itu kepada setengah. Jadi bila mereka diberi peluang oleh raja, kerana mereka ni orang muda, suruh berapa hari, kalau tidak lepas pada aku panggil masih lagi ajaran, tak kira muda tak muda aku bunuh. Kalau nak juga sembah Tuhan yang esa. Tu yang mereka pakat-pakat lah ni, kita kena tinggal lah. Terus duduk dalam kampung kita. Tinggallah kampung, tinggallah kaum keluarga, tinggallah membapa kerana Allah. Ini hijrah juga. Pergi mana? Pergi cari gunung. Dalam gunung ada gua, kita masuk duduk dalam gua tu, kita senanglah beribadat, siapa pun tak kacau. Pi tu pasal apa? Pasal nak buat ibadat dengan tenang. Sebab tu sepatutnya kita dah boleh rasa dah. Tak ada lagi dah ketenangan selain daripada ibadat. Kita buat maksiat, macam kita duduk dengan kawan gelak, beriuk, rombang pompang gelak, menganga gelak lah, melawak, yoya apa semua. Lepas kita balik, ada tenang? Tak tenang. Mungkin masa tadi kita gembira sejak, lepas tu jiwa kita rasa serabut. Pi berjalan sana, berjalan sini, rombongan sini apa semua, yoya apa semua. Kita seronok, balik kita tak dapat juga ketenangan. Buat makan-makan dengan kawan-kawan, jamu, BBQ lo, yoya apa semua sini, semua orang bubuh dengan lagu, karaoke lah apa nak bagi seronok. Mungkin seronok saat lepas pada tu kawan-kawan balik habis, kita duduk semua sunyi. Sama juga kita apa semua. Musim raya-raya anak cucu pakak balik, seronok lah tok wan apa semua cucu balik semua ni. Seronok lah kawan buat balik ni, kawan ni tengok cucu lari sana lari sini apa semua. Habis raya pakak balik habis, sunyi pula kita. Kau duk melengu je apa semua. Mana hak seronok sejati? Hak kegembiraan sejati mana?
Ada. Keluar makan-makan di kedai, ramai-ramai makan-makan, balik saja kita sunyi pula. Kegembiraan yang sejati mana? Kegembiraan yang sejati kalau kita membasahi lidah kita dengan zikrullah. Masuk waktu semayang, kita semayang. Pagi-pagi duha kita dapat semayang duha. Malam siang kita baca Quran. Hari-hari begini kita dapat mengaji tafsir. Bang je kita dapat berjalan pergi masjid, pergi surah sembahyang jemaah. Itulah bendanya yang menggembirakan kita. Yang tak ada nak nilai dengan harta benda dunia kegembiraan yang ada dalam jiwa. Kalau kita tak dapat lagi benda tu, makna kita lah masih jauh. Kalau kita dapat dah, alhamdulillah. Tentunya bila kita dah tua-tua ni, kita dapat rasa dah benda gitu. Tak berapa nak minat dah. Buka televisyen pun tak berasa nak buka, tak seronok. Ni saya pun tahu dah tak buka televisyen dah. Tengok pun berasa tak tahu apa benda kegembiraan. Tak ada apa dah. Tu cerita dia. Kegembiraan ialah bila kita boleh dapat beribadah pada Allah. Pagi-pagi kita bangun, kita baca Quran. Kita bangun buat tahajud. Boleh kita dengar mengaji-mengaji. Itulah kegembiraan. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pemuda-pemuda ni tadi sepatut mereka orang muda. Anak muda. Banyak benda lagi dah boleh seronok kalau ikut tu. Pun dia tak seronok. Tambahlah kita ni tua nak seronok, nak tak apa. Waktu muda dengan muka cantik lagi, handsome, segok, lawa bagi apa semua. Banyak benda lagi kalau mereka nak seronok boleh. Pun mereka tak dapat seronok. Pasal apa? Wazidnahum huda. Allah tambahlah hati mereka itu petunjuk. Cuma hati mereka ni syoknya apa dia? Nak beribadat. Nak beribadat dengan tenang. Macam mana sekarang surau kita ditutup oleh raja? Tempat ibadat kita diroboh oleh raja. Macam mana kita nak beribadat? Tu cerita dia. Lagi tak ada cara lain, kita kena lari dah tinggal negeri ni. Lari nak buat apa nak? Kita cari mana-mana ada gua yang agak lapang besar sikit. Lepas tu kita boleh beribadat dengan tenang. Makan minum kita pun tu, tak apalah kita taklah macam mana apa semua. Itu pemuda-pemuda asal Bukafi yang Allah cerita kisah mereka dalam Quran. Tentulah bila Allah cerita kisah dalam Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pengajaran umat Muhammad. Tu cerita dia. Kalau kita tak dapat ibadat dengan tenang kat situ, pergilah duduk tamanai yang kita tenang. Bagi kita dah tak ada masa. Tu sengah-sengah tinggal rumah pergi duduk pondok. Kita boleh beribadat dengan tenang walaupun tak seselesa rumah kita, tak lengkap rumah kita. Kalau tenang rumah kita, alhamdulillah duduk rumah. Yang penting beribadahlah dengan tenang. Jangan sampai nak beribadah pun tak boleh. Kau tak boleh nak ibadah pun tak boleh, berhijrah. Tu cerita dia. Nak jaga anak cucu, jaga. Tapi kalau jaga anak cucu sampai semua tak boleh beribadat. Quran tak boleh duk kalut dengan cucu, nak mengaji tak boleh duk kalut dengan cucu, sampai bila? Sampai bila? Boy lah mengaji sat, beranak pula menantu, pi tunggu pula. Habis pantang. Menantu ramai. Boy lah habis patang tu beranak pula sekok lagi. Pi tunggu sekok tu pula. Boy lah lagi pun semua kerja pusing hang tu. Habis beranak pula lah cucu demam pula. Pi pula tunggu mak nak kerja. Tok dah bengong dah. Kau dah bengong lagi. Mula. Ni cerita dia. Gitu sikit-sikit sudahlah. Ada. Sikit-sikit sudah. Sayang-sayang. Tapi kalau sampai kita ni dulu duk kalut dengan depa. Belah anak-anak, lah duk kalut dengan cucu. Kita pun bodoh. Tahu? Quran tak ada mengaji apa, tapi bila kita nak buat apa, masa bila kita nak tenang. Duk kalut pun kecil berak cucu dengan apa, duk kalut bunuh gini, yoyo gini apa semua. Itu. Kadang-kadang bukannya anak tu suruh. Tok tu pergi kalut, duk kalut lebih. Ada cewi tu lah, tu cewi. Patut padam sudahlah. Tu cerita. Macam pemuda asal Bukafi ni, kan kami tak boleh beribadat dengan tenang. Raja halal. So nak beribadat, kami nak beribadat juga. Nak buat macam mana? Pergilah duduk atas gua pun. Tidak atas gua pun, pergi duduk dalam gua. Kita bukan pergi duduk dalam gua pun. Tak payah pergi duduk dalam gua pun. Ada tempat boleh tinggal, rumah tinggal lah Ustaz. Ni siapa nak tinggal pun. Padahal saya meluat kadang. Banyak orang tapi sana jumpa Allah, Ustaz lama dah tak mengaji. Nak pergi cerita lama dah tak mengaji. Rindu pak mengaji pasal perut kalut lah ni, tak kalut dengan cucu. Tak gila lah kedai ni yang kena dengan aku. Pasal nak cerita langsung tak apa. Orang panggil nu kalut dengan nu kalut. Ada saja alasan. Alasan ni apa semua. Tu cerita. Dia tak mengaji sudah dapat kat aku. Ni dah. Ni cerita.
Kenapa dia? Tinggallah. Ni orang muda. Allah sebut contoh. Pasal nak beribadat tak sempurna. Akhirnya mereka ambil keputusan pergi duduk dalam gua. Senang. Baik. Wa iza atazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi. Jika kamu hendak, masing-masing diri akan mereka itu. Nih, jika kamu hendak, tinggalkan akan mereka itu. Jika kamu hendak, masing-masing diri itu. Senang saja. Jika kamu hendak, masing-masing diri itu tinggalkan akan mereka itu dan asnam, yang mereka itu semua malaikat Allah Ta'ala itu, maka pergi kamu kepada gua. Ginilah, kalau kamu nak, ada satu jalan. Kalau kamu tak mau bersama-sama dengan mereka itu menyembah berhala, kamu nak sembah selain daripada Allah Ta'ala, oleh kerana pada itu kerajaan berkuasa dan raja pun pakat dah sembah berhala. Kalau tak sembah berhala, dia ambil tindakan. Kalau kamu nak menyembah Allah Tuhan yang Esa, kamu kena tinggalkan kampung halaman. Bila sebut kata nak tinggal tanah air ni tuan-tuan, bukan benda mudah. Nak cakap senang. Di situlah ada rumah tangga, di situ ada mak bapak, di situ ada adik beradik, di situ ada sahabat handai. Nak tinggal itu bukan senang. Itulah cara. Kalau kamu nak sembah Allah yang dalam keadaan selesa, tinggal, pergilah ke gua. Pergilah ke gua. Zaman dulu gua lah. Bukan nak pergi cari pondok mana pondok sini, pergi gua. Beribadahlah di gua tu dengan penuh tenang. Baik, itu perintah dia. Wa yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Nescaya menghambur bagi kamu oleh Tuhan kamu dengan rahmatnya. Tinggallah. Itu. Nescaya Allah Ta'ala akan hemburkan kamu dengan rahmatnya. Oleh kerana perjalanan kamu itu pergi kerana nak cari mardatillah, nak cari pada redha Allah, Allah tak biar kamu. Allah hemburkan kamu rahmatnya. Allah hemburkan kamu rahmat, pergilah. Tak apa. Kerana tajuknya nak menyelamatkan akidah kamu. Allah akan hemburkan kamu dengan rahmatnya. Baik. Wa hayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan sedia ia bagi kamu daripada pekerjaan kamu itu akan manfaat bagi kamu. Allah tahulah nak atur. Allah Ta'ala akan sediakan manfaat bagi kamu. Itu. Maka muafakat tu cerita. Maka muafakat ambil tiap-tiap mereka itu nafkah belanja pada rumah bapaknya. Sedekah sedikit, bekas sikit. Mereka pun bungkus-bungkus barang. Ambillah belanja rumah bapak mereka itu untuk mereka bersedekah dan bawa bekas sikit. Keluar pergi ke bukit nama yang Jalus, dekat negeri. Padanya gua bernama Wasif. Maka lalu jalan mereka itu dengan anjing. Lalu berjumpa dengan anjing. Maka ikut akan mereka itu, anjing ikut. Dan hambat mereka itu akan dia beberapa kali. Hambat anjing. Maka berdiri anjing di atas dua kakinya dan angkat dua tangannya. Takdir Allah Ta'ala, anjing tu berdiri dengan dua kaki, angkat tangan. Anjing tadi, mereka berjalan, anjing ikut. Macam kita, bila berjalan, ikut, ambil batu, punggai lah. Ada juga anjing ikut. Nah itu. Dia kadang-kadang berjalan, ikut bang apa semua tu, banyak anjing. Bila kita jalan, dia ikut kita. Kita takut dia ngap kaki kita. Tunduk ambil batu lah, punggai. Nah, itu bukan anjing asal kafi lah ni. Dia pun begitu, ikut, anjing ikut. Depa ikut, depa ambil baling. Tak mau bagi ikut juga. Tiba-tiba anjing berdiri, angkat kaki. Letak angkat tangan. Angkat tangan. Dia kata apa? Ana ahabballah. Ana ahabballah. Aku kasih segala kekasih Allah. Walaupun aku ni anjing, tetapi aku kasih orang yang aku kasih kepada kekasih Allah Ta'ala. Kamu ni pemuda-pemuda dikasih oleh Allah Ta'ala, aku sayang pada kamu. Kita pun kena tiru anjing ni juga. Ni bukan sebarang anjing. Ni ada anjing berlaku dengan Ashabul Kahfi. Aku siapa yang Allah sayang, katanya aku sayang. Orang-orang baik-baik, orang soleh-soleh, anjing pun sayang. Ada orang kita tak suka pada alim ulama', tak suka pada orang baik, teruk pada anjing. Nak kata apa?
Anjing kata, aku sayang kepada orang yang Allah sayang. Tolonglah aku nak ikut sama hampa. Itu. Aku kasih akan segala kekasih Allah. Maka biar mereka itu berjalan bersama-sama ke dalam gua. Tak apalah, dah halau tak mau sampai takdir Allah. Anjing tu angkat tangan, hamba aku sayang kepada orang yang Allah Ta'ala sayang. Ikutlah anjing itu sekali. Tidur ia serta tidur mereka itu. Tidur ia serta tidur mereka itu. Mereka tidur, anjing pun tidur. Itu. Bangkit serta bangkit mereka itu. Dan mati serta mereka itu. Anjing tadi. Ia setengah daripada binatang yang masuk syurga. Antara binatang yang masuk syurga, anjing Qitmir ni. Dia binatang yang masuk syurga. Maka apabila ada ini anjing, disebut Allah dalam Al-Quran dengan sebab campur dan kasih orang-orang yang soleh, maka apalah sangka engkau dengan orang yang beriman, yang kasih Allah dan Rasul, campur dengan orang-orang yang soleh. Dia kata, cuba hang fikir, anjing pun kasih pada orang soleh-soleh boleh masuk syurga. Tambah kita ni, kalau kita bercampur dengan orang soleh-soleh, takkan Allah tak bagi kita masuk syurga? Anjing pun Allah bagi masuk syurga. Faham? Kita tak soleh, bercampurlah orang yang soleh-soleh. Kita tak alim, bercampurlah dengan orang alim-alim. Kita tak alim pun tak apa, kita kasih orang alim. Kita itu kasih pada orang alim. Belajarlah kat anjing. Ni zaman lah ni, kita jangan terpengaruh dengan orang. Orang kutuk, kita kutuk. Orang cerca, kita cerca. Tak kira siapa. Orang alim pak. Itu. Kenapa? Pahaman politik berbeza. Tok guru pun ejek. Sedangkan dulu kita mengaji sepatah dua kat dia. Hak mengaji sepatah dua berbeza pahaman politik kita ejek-ejek. Kita ni nak jadi apa? Fikir dengan anjing ni sudah. Anjing pun kasih pada orang soleh boleh masuk syurga. Takkanlah kita ni yang tak berapa soleh tapi kasih pada orang soleh Allah tak bagi? InsyaAllah Allah bagi. Tapi kalau duk main caci orang soleh-soleh, habislah kita. Tak ada jalan. Ingatlah, sedar sama, jangan dia ikut nafsu sangat. Dan berkata seorang laki-laki bagi Nabi, mata sa'ah. Itu ada satu cerita. Orang laki-laki tanya pada Nabi, mata sa'ah, bila nak kiamat? Manakala kiamat, sabdanya ma'a'tadat halaha, ma'a'dat laha, a'tadat laha. Engkau sedia baginya. Maka jawab laki-laki, hamba tiada sedia banyak. Itu. Hamba tidak sedia banyak puasa dan tiada semayang dan sedekah. Tetapi ahabba Rasulullah, ahabballah wa rasuluh. Hamba kasih Allah dan Rasul saja. Maka sabdanya, anta ma'amman ahbabta. Engkau serta orang yang engkau kasih. Hadis ni selalu saya baca cerita dah. Seorang Arab Badui, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, bila nak kiamat? Bila nak kiamat? Rasulullah tanya, ya hang tanya kiamat ni, hang buat persiapan apa untuk kiamat? Dia kata, ya Rasulullah, saya ni semayang tak banyak, puasa tak banyak, buat wajib-wajib, tunat-tunat tiap malam. Tapi ya Rasulullah, walaupun saya ni amalan tak banyak, tapi saya cinta padamu. Saya cinta pada Rasulullah. Amalan tak banyak, tapi saya cinta pada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Badui, kamu tak payah tahulah bila nak kiamat. Cuma aku nak beritahu pada kamu, di akhirat esok, kamu bersama-sama dengan orang yang kau cinta. Hang sayang kat aku, insya-Allah akhirat esok bersama dengan aku. Kita di atas dunia ni kita kasih kat siapa? Akhirat esok kita bersama-sama dengan dia. Berkasih pada ahli maksiat, kita bersama-sama dengan dia. Kasih pada Allah dan Rasul, bersama Allah Rasul. Kasih dengan orang yang soleh-soleh, kita bersama-sama dengan yang soleh-soleh. Faham tak? Kasih sudah. Belajar kasih. Ajar anak-anak kita hormat orang alim. Kasih alim ulama.
Napa semua? Ni zaman kita zaman fitnah tu. Ulama pun orang caci, ulama pun orang hina, ulama pun orang cerca. Kita nak bangkit dengan siapa? Kata Nabi, man ahabbani kana ma'in fil jannah. Siapa cinta aku, dia bersama-sama dengan aku di syurga. Nah itu. Baik. Ni cerita tu. Maka sabdanya, ma'anta ma'ammam ahbabta, engkau serta orang yang engkau kasih. Kata Anas bin Malik, tiada kami suka kemudian daripada Islam yang terlebih perkataan ini. Kata Anas bin Malik selepas dikabar kami Islam, yang inilah kami paling suka. Nabi kata, anta ma'amman ahbabta, engkau bersama-sama dengan orang yang kau cinta. Sahabat-sahabat Nabi cinta pada Nabi. Dia seronok Nabi kata begitu. Pasal apa? Ada peluang akhirat esok mereka bersama dengan Nabi. Kerana mereka cinta sungguh-sungguh benar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat tengok Nabi, tak dapat sentuh cium tangan Nabi, tapi kita kena cinta pada Nabi. Nak cinta pada Nabi ni macam mana? Kena banyak belajar hadis-hadis Nabi, baru kita nampak dan baru kita sedar betapa cintanya Nabi SAW pada kita, dan kita pun baru timbul rasa cinta. Bukan sekadar duk berqasidah saja. Yalah qasidah tu qasidah. Kalau kerja duk qasidah menyanyi sedap je, tak belajar sirah Nabi, tak belajar hadis Nabi, kita tak kenal Nabi. Nah ada tu cerita. Baik, tak apa yang tu. Tak kala masuk, dia tengah-tengah jalan tu dia buat cerita lain sikit. Ni boleh masuk balik tu. Tak kala masuk mereka itu ke dalam gua, tiada amalan lain daripada semayang, puasa, tasbih, tahmid. Depa masuk dalam gua, depa buat apa? Kerja semayang, berzikir, bertasbih, bertahmid. Itu je ibadat mereka. Ketika mereka duduk dalam gua. Siapa dia? Anak muda. Ni Allah puji ni, bukan semua anak muda yang boleh begitu. Tu yang sebut tu orang muda ni, kalau dia duk ulang-alik pergi masjid, kira soleh lah anak muda tu. Kalau nak tengok anak muda yang baik, pergi subuh tengok memang jemaah subuh dia ada. Tu anak muda yang baik. Mana ada anak muda lah ni subuh-subuh. Anak kita tu boleh main subuh bertuah dah. Tan jemaah subuh tu boleh panggil guling kok ni janji semayang ya. Tak ada semayang ya. Tapi kalau boleh bang subuh start motor pergi semayang tu, payah nak cari. Zaman lah ni payah. Nah, tu cerita dia. Kenapa? Budak-budak muda lah ni bukan tidur tau malam. Dia pemain. Dia boleh bawa lori sampai London tu. Tahu, bawa lori. Bawa lori, bawa trailer. Semalam bawa trailer. Daripada Sepanyol sampai ke mana tu bawa. Bawa trailer, siang tidur. Apa tahu lah ni tua-tua ni. Dia ada game dia tahu. Macam bawa lori sebiji. Kena kontrol nak jatuh parit, nak selisih, nak pusing jalan. Pandai sungguh Yahudi buat kerja. Kah muda tua pun bawa lori kat aku malam-malam. Bawa lori. Bukan apa semua pandai. Letih macam bawa lori. Ni dah nak kena hunok, nak kena siang tidur. Tak tahu nak nak sembahyang subuh jemaah macam mana. Pandailah dia buat apa semua tu. Biji bawa macam lori. Bengih. Bukan main-main bawa lori luar negara. Baik. Depa pemuda ni semayang, puasa, tasbih, tahmid dalam gua tu. Dan diberi belanja pada tangan kawan nama Tamliha, beli makanan negeri dengan sembunyi diri. Seorang nama Tamliha, dia jadi bendahari. Dialah kerja beli makanan, buat balik makan. Nah gitu. Dan ambil dengar khabaran raja. Sambil-sambil itu jadi mata gelak dengar raja macam mana cerita. Hidup kan mampu dah. Nah gitu. Maka pada satu hari Tamliha dapat ketahui raja Daqyanus sudah balik daripada perjalanan. Dan cari ia apa? Maka balik Tamliha berkhabar pada mereka itu, dan maka duka cita. Dapat tahu raja sudah ada dalam negeri. Raja pun kerahkan tentera-tentera dia cari budak-budak muda ni.
Gitu. Depa pun duka cita dan berdoa mereka itu pada Allah. Macam mana nak selamat daripada kekejaman raja ni? Tiba-tiba dilontar Allah atas mereka itu lena di dalam gua. Sedih-sedih lena. Lena hilang sedih. Tengok pensan. Pensan ni bagus tak pensan? Bagus pensan. Tak pensan payah ke? Orang sedih sangat anak dia mati. Kemalangan teruk, sedih piuk pensan sangat. Allah biuh tak teruk sangat. Sakit sangat pensan. Jatuh accident kan, accident tu kalau tak pensan sedap semua orang jenuh riau. Ni guling pensan masa tu. Sedap luka sana patah sini apa semua. Kasihnya Allah bagi pensan. Kalau tak ada pensan payah. Patu lena. Tak ada lena payah. Boleh lena. Lena hilang semua. Masalah semua hilang. Hutang-hutang semua hilang. Lena. Jaga-jaga mari pula. Naik pula. Pemuda ni susah hati. Allah bagi depa lena. Lama mana? 309 tahun. Lena. Tu dia. Itu. Baik, lena. Maka berdoa mereka itu pada Allah, meminta lepas daripada kejahatan Daqyanus, daripada mereka itu. Demikian itu ketika hendak jatuh matahari, tiba-tiba dilontar Allah atas mereka itu lena pada dalam gua, dan anjing lena di pintu gua. Dan dicari-cari raja, ditunjuk orang atas mereka itu, maka tercengang raja. Apa hendak diperbuat atas mereka itu? Cari-cari, tunjuk-tunjuk, tengok ada duk lena dalam gua tu. Baik. Ini cerita. Serta kata, jika aku hendak azab tiada sampai seperti yang apa yang diazab diri itu, maka disuruh tutup pintu gua. Ini cerita dia. Cari-cari jumpa, tengok anak muda duk lena dalam gua, disuruh tutup pintu gua. Tutup pintu gua tu. Baik. Serta katanya, tinggal mereka itu apa dengan lapar mereka itu dahaga, biar mati kering dalam tu. Padahal depa lena. Pada awal tadi saya dah cerita. Saya dah tunjuk dah awal tadi satu kisah. Sebab tu saya kata banyak cerita-cerita Ashabul Kahfi. Cerita tadi saya cerita tadi awal-awal tadi. Ingat tak? Macam mana pemuda ni dia pergi, dia lari, dia pergi duduk, dia ni. Yang ni pun cerita lebih kurang sama. Itu adalah beza sikit-sikit. Yang ni raja suruh tutup pintu gua tu sebab pintu tengah duk lena. Raja suruh tutup pintu gua tu biar depa terseksa dalam tu, nak keluar tak boleh, biar mati kering dalam tu. Ini cerita sini. Baik. Padahal mereka itu mati lena, maka ditutup akan dia. Kemudian dua orang mukmin daripada ahli rumah Daqyanus sembunyi imannya surat kisah mereka itu. Ada dua orang mukmin pada ketika itu dia beriman sunyi, beriman dengan sembunyi imannya, siapa pun tak tahu. Tapi dia tak bersamalah pemuda tu. Di surat ditulis kisah mereka itu, nama, bangsa, agama, banyak orang dan waktu lari orang itu, dan orang yang mereka itu lari daripadanya pada 2 luh timah. Tulis pahat di pintu. Baik. Dijadi dalam peti tembaga, dan dimasuk peti itu di dalam bena, ditutup peti itu. Kata keduanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala zuhir atas orang muda-muda ini, kaum mukmin yang dahulu daripada kiamat. Diketahui khabaran mereka itu daripada ini suratan. Maka kemudian daripada itu berapa masa, Raja Daqyanus dan kaumnya pun habis mati. Berganti kurun dan berganti raja, hingga sampai pada seorang raja Islam yang soleh, nama Baidarus. Baidarus perintah negeri itu. Sampailah raja lain, Raja Baidarus perintah negeri itu. Baik, panjanglah saya pun baca laju. Ke depan tu dia ada kisah lagi kat situ. Jadi itu kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah Raja Baidarus.
Masa dibangkit Ashabul Kahfi adalah sebab demikian itu manusia pada masanya jadi dua firqah. Jadi tentu dulu saya tak mau baca bagi jadi tentang pening. Pening. Itu. Jadi cerita tadi ni bagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tadi ni depa pergi ke gua. Depan tu Allah sebut wa tarasyamsa iza tala'ta tazawaru an kahfihim zatal yamin. Itu. Wa iza gharabat taqriduhum zatash shimal. Baik. Allah nak cerita pula macam mana depa boleh duduk dalam gua selama 300 tahun, jasad mereka duk elok saja. Bagaimana peranan cahaya matahari itu bertukar-tukar daripada semasa ke semasa, daripada semasa ke semasa, dan Allah lindungkan cahaya matahari. Cahaya matahari yang panas dan kena cahaya matahari pagi dan kena cahaya matahari petang. Jadi tubuh mereka ni bila kena cahaya matahari pagi ni jaga dengan selamat. Allah pelihara. Bagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tadi ni. Kita sambung ke depan. Wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfin zatal yamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, dalam kitab yang kelas kedua ni kita baca risalah Ramadan ni. Saya lagi pakai ambil seorang satu. Oleh kerana kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita baca risalah ni dalam sesi yang kedua saja. Dan juga macam saya sebut dulu, kita akan lancarkan kutipan untuk jamuan berbuka puasa. Bagi sesiapa yang nak buat jamuan tu, insya-Allah Pelai Tuan kita akan jalan. Tuan-tuan bagilah untuk berbuka puasa di sini.